Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ini kita masuk bab 2, bab faktor dan gandaan. Apa kabar semua? Harap sehat. Time PKP ni jangan kita berjalan-jalan di rumah aja kita, okay? Okay, so untuk dalam bab ni, okay, so kita akan belajar mengenai faktor dan gandaan. Apa itu faktor? Okay, faktor ialah, kejap. Nih. Faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Contoh Okey, tentukan sama ada. Nampakkah cikgu punya laser tu? Okey, tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Cara dia, kamu bahagi saja. Kita bahagi saja. Misalnya 36 kita bahagi dengan 12. Bolehkah? 36 bagi 12 dapat 3. Yes, ni 3. Dia boleh membahagi dengan tepat. Maksud dia tidak ada poin. 3, 4, 5. Begitu. Kalau tidak boleh membahagi dengan tepat, yang macam 3.5, 3.7. Begitu. Okey, boleh faham? Okey, so 36. Tengok sini. Tengok ni. 36. Kita bahagi dengan 12. Kita akan dapat 3. Maka, Maka 12 ialah faktor bagi 36. Macam itu saja. Kamu bahagi saja. Okey, tengok contoh yang seterusnya. Contoh B. Okey. Okey, B. 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan? Dia tanya. 9 tu adalah faktor 30 atau bukan? So, cara dia macam mana? Kita bahagi saja. 30 bahagi 9. Bolehkah? Adakah? 9 darab berapa dapat 30? Ada? Tidak ada. So, 30 tidak boleh dibahagi tepat dengan 9. Kan? Tidak ada sifir 9 yang 9 darab berapa dapat 30? Tidak kan? Maka 9 bukan faktor 30. Begitu. Boleh faham cikgu kelas? Okey. Contoh yang kedua. Senaraikan semua faktor bagi 18. Faktor. Okey. Macam mana kita mau senaraikan faktor bagi 18? Okey. Kamu tanya diri sendiri. Untuk 18 ni, apa darab apa yang boleh kita dapat untuk dapat 18? Yang penting, kamu tengok sini. 1 ialah faktor bagi semua nombor. Kenapa? Sebab 1 darab 18. Dapatkah 18? Dapat kan? Okey. Apa lagi sifir yang boleh kita darab untuk dapat 18? Pandai. 2 darab 9 dapat 18. Pandai. Lagi? Ada lagi? Yes. 3 darab 6 dapat juga 18. Ada lagi kelas yang sifir yang bila didarab kita akan dapat 18. Ada lagi? Pandai. 9 darab 2 pun 18. Tapi bukankah ni 9 darab 2, 2 darab 9. Ada sudah kan? Ada lagi yang lain? Itu saja. Okey, so kita boleh senaraikan. Dia suruh senaraikan kan? Senaraikan semua faktor bagi 18. So, kamu boleh tulis 1. Kan? Ni 1. Ikut urutan. Kalau mau tulis, tengok ni. Dia punya jawapan. Ikut urutan dari kecil sampai besar. So, 1, 2, 3, lagi 6, 9 dan 18. Itu ialah faktor bagi 18. Faham cikgu kelas? Faham kan? Sama macam yang dia buat di sini. Cikgu buat juga di sini. Nampak kan? Boleh faham? Masih bersama cikgu? Okey, kita teruskan. Okey, cuba baca soalan. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurung atau bukan. Dia mau kamu bagi tahu dia sama ada nombor yang berikut adalah faktorkah bagi nombor yang dalam tanda kurung. Mana tanda dalam kurung? 40 kan? So, just kita bahagi saja kelas. Tengok sini cikgu try buat Okay. Misalnya 40 bahagi 12. Adakah sifir 12? Darab berapa dapat 40? Ada 12, 24, 36, 48. Tidak kan? So, kita boleh cakap, kamu boleh cakap, maka 12 bukan
faktor bagi 40. Begitu jawapannya. Boleh faham cikgu? Okey, kita tengok pula contoh seterusnya. 5. Adakah 5 ini ialah faktor bagi 50? Cara dia macam mana? Kita bahagi sahaja kelas. So, 50 bahagi 5. Adakah? Ada. Mesti kamu tahu kan? 50 bahagi 5 dapat? Dapatkah bahagi? Dapat. Dapatlah 10. So, jangan sampai situ saja jawab. Kamu mesti sambung. Maka 5 adalah, begitu barulah dapat markah penuh. Faktor bagi 50. Cikgu, difahamkan faktor? Okey. Okey, soalan nombor 2. Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang berikut. Dia mau kamu cari apa faktor dia. Semua faktor dia mau. So, cara dia macam yang tadi tu juga. Sini ya. Cikgu padam yang ini boleh? Okey. Padam. Jangan lupa buat nota Nanti buka sekolah kita cek boleh? Okey. Padam dulu ni. Cara dia kelas. Okey, senaraikan semua faktor bagi 15. Apa darab apa dapat 15? Macam tadi. Yang penting 1. 1 tu memang ada. 1 darab 15. Sorry. 1 darab 15 dapat 15. Apa lagi yang darab 15? Apa lagi sifir yang boleh dapat 15? Dai. 3 darab 5 dapat 15. Ada lagi. 5 darab 3 pun 15. Tapi sudah ada kan? 3 darab 5, 5 darab 3 sama juga. Ada lagi. So, kalau tidak, itu sajalah. So, jawapan kamu ialah 1, 3, 5 dan 15. Jawapan dia begini. So, faktor untuk 15, 1, 3, 5 dan 15. Nak muat. Faham? Begitu saja. Okey, sama juga macam 32. Mari kita bikin. 32. Okey, apa darab apa dapat 32? 1 memang mesti ada. So, 1 darab 32. Apa lagi? Yes, pandai. 2 darab 16. Ada lagi? Sifir 3 adakah? Tidak. Sifir 4? Ada. 4. Nah, siapa nak hafal sifir? 4 darab 8. Apa lagi? 5. Sifir 5 ada? Tiada. Sifir 6 pun tiada. Sifir 7 tiada. 8. 8 sudah. Tu 8 darab 4. 9 tiada. 10 tiada. 11 tiada. 12 pun tiada. Okey, so sampai situ sajalah kan? So, tiada masalah. Jawapan dia ialah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ingat cikgu bilang tadi, susun ikut turutan. Okey? Cikgu, kalau saya nak susun ikut turutan, boleh? Boleh je, tapi hendaklah cantikkan jawapan kamu. Apa salah kita susun jawapan cantik begini? Susun je lah ikut turutan dia. 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Habis. Boleh faham cikgu? Okey, kita next Next, apa lagi ada? Alright, tentukan sama ada 3, 5 dan 7 ialah faktor perdana bagi 30 atau bukan. Okey, sekarang cikgu tanya. Kamu tahu kan nombor perdana? Apa itu nombor perdana? Apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang cuma boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Dia tidak boleh bahagi dengan orang lain. Kalau dia boleh bahagi dengan orang lain, dia bukan nombor perdana. Contoh. Dan nombor perdana dia start dari nombor 2. Okey. 0 dan 1 bukan nombor perdana. Start dari nombor 2. Okey lah, cikgu tulislah semua dulu nombor 8. Okey. Sampai sini je dulu. Okey. Nombor perdana ialah nombor yang cuma boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Tengok. Nombor 2. 2 boleh bahagi dengan 1? Boleh. 2 bahagi dengan 2? Boleh. Bolehkah dia bahagi dengan nombor lain? 2 bahagi 3 kah? 2 bahagi 4 kah? Tidak kan? So, yes. 2 ialah nombor perdana.
Sekarang kita pergi ke 3. Kamu tanya aja dia. Kamu tanya diri sendiri lah kalau time exam kan. Okey, 3 ni bolehkah bahagi nombor lain? Coba tanya diri sendiri. 3 bolehkah bahagi dengan 4? 3 bolehkah bahagi dengan 2? Tidak kan? So, 3 ialah nombor perdana. Okey. Tengok 4 pula. 4 ni bolehkah bahagi dengan nombor lain? Boleh. Dia boleh bahagi dengan 2. 4 boleh bahagi 2 kan? Bila nombor itu boleh bahagi dengan nombor lain, dia automatik bukan nombor perdana. So, 4 terkeluar sudah. 4 bukan nombor perdana. Boleh faham cikgu? Okey, 5 lagi. 5 bolehkah bahagi nombor lain? Adakah? Tidak ada. So, dia ialah nombor perdana. Tanya lagi diri sendiri. 6 bolehkah bahagi lain? Boleh. Dia boleh bahagi 2. Dia boleh bahagi 3. Betul kan? So, dia bukan nombor perdana. Faham cikgu kan? 7. Bolehkah bahagi nombor lain? Adakah sifir? Tidak ada. So, 7 ialah nombor perdana. Dan seterusnya. Begitulah tu. Tanya diri sendiri. Dia bolehkah bahagi nombor lain? Kalau boleh, dia bukan nombor perdana. Faham cikgu? So, berbalik kepada kita punya ni. 3, 5 dan 7 ialah tentukan sama ada 3, 5, 7 ialah faktor perdana bagi 30 atau bukan. Nah, 3, 5 sama 7 confirm lah memang sudah nombor perdana. Betul ke tidak? Ni 3, 5, 7 memang nombor perdana. Tapi betulkah dia ni ialah faktor perdana? Kita mesti tahu ini. Dia mau tahu ini. Faktor perdana. Dia tidak tanya nombor perdana. Dia tanya faktor perdana. So, cara dia. Macam mana kita mau tahu dia faktor ke tidak? Nombor perdana memang sah sudah 3, 5, 7. 3, 5 dengan 7 memang nombor perdana ni 3, 5. Faham cikgu kan? Sekarang kita cuma mau tentukan adakah dia faktor ataupun tidak. Cara dia macam mana? Bahagi je. Okey. Sekejap. Masih dengan cikgu kamu. Kalau kamu nak faham, kalau macam terstuck, kamu boleh pause, ulang balik. Okey? Ulang balik. Tengok. Kalau cikgu laju. Okey, so cara dia, kita bahagi je. Okey, 30. Sorry. 30 bahagi 3. Bolehkah? Boleh. 10. Dia boleh dibahagi dengan tepat kan? Okey. 30 bahagi 5. Bolehkah? Boleh. Kan? Okey, sekarang 30 bahagi 7. Boleh? Bolehkah dia dibahagi dengan tepat? Tidak boleh. So, macam mana kita mau jawab? 30 bahagi 7 tidak boleh. Kita cakap di sini, maka, dia mesti ada maka. Maka 3, 5 dan 7 bukan faktor perdana bagi 30. Faham cikgu? Walaupun 3, 5, 7 ini ialah nombor perdana, tidak semestinya dia ialah faktor perdana bagi sesuatu nombor. Faham cikgu kelas? Contohnya macam inilah. 30 tidak boleh bahagi dengan 7. Automatik dia bukan faktor perdana. Faham cikgu kelas? Okey, teruskan lah. Teruskan. Padam dulu ni, boleh? Nombor perdana kamu tahu kan? Sudah belajar dari sekolah rendah kan? Kamu belajar time PKP. Tahun lepas. Okey, cepat. Okey, soalan nombor 2. Senaraikan semua faktor perdana bagi setiap nombor yang berikut. Cikgu bagi satu contoh je, 36. Okey, dia mau faktor perdana. Tapi tak apa. Kita senaraikan semua faktor dia dulu. Macam mana tadi tu kelas? Ingatkah? 36. Apa sifir yang boleh didarab untuk kita dapat 36? 1 mesti ada. 1 darab 36. Apa lagi kelas? Sifir 2 adakah? 2 darab 18. Pandai. Apa lagi? Sifir 3 ada? Ada. Itu penting dia sifir. Cikgu ada tanya dalam kelas hari itu kan? Kamu hafal sifir ke tidak? Kenapa? Walaupun memang bila kamu sekolah menengah, kamu boleh guna kalkulator. Tapi bila kamu terlalu bergantung dengan kalkulator, kamu jadi lambat lah. Macam sekarang ni. Kalau nak hafal sifir memang lambat sikit lah. Kan? Okey. Sifir 3. 3 kali 12. Apa lagi? Sifir 4 ada? Ada. 4 darab 9. Oh, banyak. Apa lagi? Sifir 5? Tidak. Sifir 6? Ada. Sifir 6 darab 6. Pandai. Sifir 7?
Tiada 8, tiada 9. Sudah tadi kan? Nih, 9 darab 4, 4 darab 9. Nih, 10, 11, 12, 12 pun sudah. Oke, habis kan? So, faktor dia, faktor dia ialah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Oke. Cikgu senaraikan sini. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 16. Tapi, ingat soalan minta kamu faktor perdana. Bukan faktor sahaja. Faktor perdana. Means, dari nomor yang banyak-banyak nih, kamu mesti cari mana satu nomor perdana. Gitu. Nomor perdana. Sah-sah 1 bukan nomor perdana. Betul ke tidak? Nomor perdana start dari nomor 2. So, coba. Nomor 1 bukan. Nomor 2 iya. Nomor 3 iya. Betul kan? Nomor 4, ingatkah? Tanya balik diri sendiri. 4 bolehkah bahagi dengan nomor lain? Boleh, bagi 2. So, dia bukan nomor perdana. 6 bolehkah bahagi nomor lain? Boleh, kan? So, dia bukan nomor perdana. 9? Boleh, dia boleh bahagi 3. So, dia bukan nomor perdana. 12? Boleh bahagi lain? Boleh. So, dia bukan nomor perdana. 18? Pun bukan nomor perdana. 16? Pun bukan nomor perdana. So, nomor perdana cuma 2 dan 3. Maksud dia, faktor perdana yang dia minta untuk 36 ini cumalah di sini. So, jawapan dia ialah hanya 2 dan 3. Itu sahaja kelas. Okey? Memanglah jalan dia banyak yang jalan dia cikgu. Markah dia pun insyaAllah banyaklah juga. Taklah banyak sangat. Cumanya 3, 2 begitu. Okey? Boleh? Kita teruskan. Teruskan lagi. Setakat ini masih okey. Masih sama cikgu ke kamu? Okey. Sekarang tentukan sama ada nomor yang berikut ialah faktor sepunya. Apa itu sepunya? Itu cikgu mau bagi tahu kamu. Apa itu sepunya? Sepunya ialah sama. Okey? Sepunya ialah sama. So, dia mau faktor yang sama bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Apa pun yang cikgu dia minta. Kan? Dia macam panjang sedikit. Contoh begini ya. Okay, tentukan sama ada. Okey. Apa? Yang untuk soalan nombor 1 tu cikgu ajar dulu. Yang ini, dia mau kamu tahu. Dia bagi tahu kamu, adakah faktor ini ialah faktor diorang ni. Cara dia, macam tadi itulah. Kita cuma bahagi sahaja. Contoh. Okeylah, faktor sepunya cikgu terangkanlah dulu. Maksud dia, cikgu buatlah dulu yang nombor 2, soalan yang ini ya. Senaraikan semua faktor sepunya. Senaraikan faktor sepunya. Okey, begini. Dia mau ada 12, ada 30. Pause dulu. Kalau kamu rasa macam alamat susah. Pause dulu, pergi minum. Kan? Buat Milo, makan biskut. Sama-sama tengok cikgu memebel di depan ya. Okey. Kalau sudah macam bertenaga balik, okey. Play balik video cikgu. Boleh kelas? Okey, 12. Dia mau 30 juga. Maksud dia, kamu senaraikan dulu apa faktor 12. Macam mana cara dia? Senaraikan apa aja yang okey. So, delete tadi. Cikgu sambung balik. So, senaraikan apa yang sifir yang bila didarab dapat 12. So, 1 darab 12 dapat 12. Betul? Apa lagi? 2 darab 6 dapat 12. Masih dengan cikgu? Okey, apa lagi? 3 darab 4 dapat 12. Apa lagi kelas? Cepat. Ada lagi? 4 darab 3. 4 darab 3 samalah dengan 3 darab 4. 6 darab 2 pun sama dengan 2 darab 6. So, faktor untuk 12 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Masih dengan cikgu? Tengok sini ya. Okey, so 12 ni 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okey, dia mau 12 dan 30 kan ni? 12, 30. So, kita buat lagi yang 30 punya. 30. Jadi, apa darab apa dapat 30? Cikgu buat sini ya. Sinilah. 1,
1 darab 30. Apa lagi? 2 darab 15. Pandai. Apa lagi? 3 darab 10. Lagi? Ada lagi kah? 6. 5 darab 6. 5 darab 6, 30. Ada lagi kelas? 6 darab 5, 7 darab 7 tidak. 8 tidak. 9 tidak. 10 tidak. 10 ada tapi sudah kita tulis. Jadi faktor dia ialah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Okey, cikgu senaraikan dulu. 1, 2, ikut je sebelah 3, 5, 6, 10, 15, 30. Okey. Tapi dia bukan mau faktor, betul ke tidak? Dia bukan mau faktor, dia cakap dia mau apa kelas? Dia mau dia mau faktor sepunya. Apa itu faktor sepunya? Cikgu bilang yang tadi. Faktor yang sama. So, antara dua nih, mari kita bulatkan apa yang sama. Okey? Kita bulatkan apa yang sama diorang ni. Apa yang sama kelas? 1, sama. Apa lagi sama? 2, pandai. Apa lagi? 3. Ada lagi? Ada 6. Ada lagi? Tiada. So, faktor sepunya bagi 12 dan 30 ialah, okey, ini barulah. Kalau kamu tulis jawapan yang 1, 2, 3 dan 6, barulah kamu dapat markah penuh. Faham cikgu? So, 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor sepunya bagi 12 dan 30. Faham kan? Okey, ini semua faktor 12. Ini semua faktor 30. Cuma faktor sepunya diorang. Faktor yang diorang ni sama. Cuma 1, 2, 3 dan 6. Boleh faham? Okey, boleh? Okey, so sekarang kita tengok soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 1. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor sepunya bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Yang ini senang je. Cara dia, kita cuma bahagi je. 12, bolehkah bahagi 6? Boleh. 24, bolehkah bahagi dengan 6? Semua ni, maksudnya kan semua ni. 12, 24, 42, kamu mesti bahagi dengan 6. Okey? Bahagi dengan 6 dulu. 24 bahagi 6, 4. Boleh? 42 bahagi 6. 7 kali 6, 42. Okey. Pun boleh. Kan? Semua boleh bahagi dengan tepat. So, jawapan dia kita tulis, maka mana cikgu mau tulis ni? Maka macam tadi itulah ayat. Bolehkah cikgu cakap tak? Cikgu nak tulis. Maka 6 ialah faktor sepunya bagi 12, 24 dan 42. Macam gitu. Boleh? Okay, kita tengok B pula. Ni. Adakah 8, 32 dan 72 ni ia merupakan faktor sepunya bagi 8? Bahagi saja. 8 bahagi 8. Bolehkah? Bolehlah. 1. 32 bahagi 8. Bolehkah? Boleh. 4. 72 bahagi 8. Boleh. 9. Semua boleh dibahagi dengan tepat. Betul ke tidak? So, maka jawapan dia begini. Maka 8 ialah faktor sepunya bagi 8, 32 dan 72. Boleh faham cikgu? Okey, C. Tengok sini C. Sama juga macam tadi kita buat 12 bahagi 3 dapat 4. 18 bahagi 3 boleh? 6 kali 3. 18 bahagi 3, 6. Okey, 20 bahagi 3. Bolehkah? Adakah sifir? 3 darab berapa dapat 20? Tidak ada. Kan? So, cara jawab dia yang ini cikgu tulis. Cara jawab dia, maka 3 bukan nombor perdana bagi 12, 18 dan 20. Okey? Itu je. Faham faktor sepunya? Okey, kita next. Okey, FSTB. FSTB is stand for faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar.
So, FSTB. FSTB ni cikgu ajar cara senang boleh. Macam mana kita mau cari FSTB? Sekejap. Okey, FSTB ni cara dia begini. Okey, tengok contoh 8. Tentukan faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar is FSTB. Okey, cara cari FSTB kamu buat begini. Mana kamu buat sini lah. Kamu buat begini, 18, 24. Okey. Sudah? Kamu tengok 18 dengan 24 ni, sifir apa yang boleh bahagi dorang? Sifir, coba. Sifir 6 boleh. Boleh kan? Okeylah. Dari nombor yang rendah lah. Okeylah, sifir 2 lah, 2. Okey, sifir 2. Okey, 18 bahagi 2. Ni. 18 bahagi 2 berapa kelas? 9. Lepas tu 24 bahagi 2 berapa kelas? 12. Masih dengan cikgu kah? Okey. Masih lagi boleh bahagi ke kelas 9 dengan 12 ni? Adakah lagi sifir yang boleh bahagi diorang ni? Ada. So kita buat lagi. Okey. 9 dengan 12. Sifir apa yang boleh bahagi diorang ni lagi? Yes. Sifir 2. Bukan. 9 bolehkah bahagi 2? Tak boleh. So dia mesti dua-dua boleh. Apa? Sifir apa yang boleh? 9. Sifir 3. Betul ke tidak? So tulis 3 di sini. Sifir 3. Lepas tu 9 bahagi 3 berapa? 3. 12 bahagi 3 4. Masih dengan cikgu? Okey, sekarang tengok 3 dengan 4. Adakah sifir lagi yang boleh bahagi diorang ni dua-dua? Dua-dua boleh. Sifir 3 4 tu nak boleh pula. Kalau sifir 4 3 tu pula nak boleh kan? Okey, so kalau FSTB kamu stop sampai sini sahaja. Okey, stop sampai sini je. So jawapan kamu macam mana kita membuat? Kamu nampak ni yang di tepi ni 2 dengan 3 ni. So jawapan dia ialah 2. Kamu darab 2 darab 3. Yang di tepi ni kelas, yang di tepi sini. 2 darab 3 berapa? 6. Habis. Boleh faham cikgu? Okey, cikgu bagi contoh kalau ada student. Okey, cikgu bagi contoh yang sama 18. Sorry, nak nampak pula. 18 24. Contoh yang sama, tapi cikgu tahu ada student yang terus nampak dia bilang 18 24. Sifir apa yang boleh bahagi diorang ni? Ada yang terus dapat, oh sifir 6 ni. Terus dia buat 6. 18 bahagi 6 dapat 3. 24. Yang ini 24 bahagi 6 dapat 4. Lepas tu dia tengok lagi 3 dengan 4. Adakah lagi sifir yang boleh samakan diorang ni? Tiada. So jawapan dia automatik. Apa yang di tepi ni kamu nampak? 6. Ada kawan dia kah? Tiada. So tulis sajalah dia. 6. Habis. Samakah? Samakah dengan yang sebelah ni? Sama kan? Jadi ikut kamu. Kamu mau start bahagi dengan nombor yang kecil kah? Ataupun terus nombor yang besar pun? Boleh. Faham cikgu? Okey? Sama saja. Okey, 36. Contoh yang seterusnya. B. 36, 60, 72. Mana cikgu buat ni? Cikgu padam dulu boleh? Ni cikgu padam. Okey. Tiada masalah. Yang penting jawapan kamu betul, cikgu gembira sudah. Okey, kamu mau start dari huruf nombor kecil kah, nombor yang besar kah? Okey. Seterusnya. Alamak cikgu, kenapa ada 3 nombor dia? Jangan panik. Saja tu 36, 60, 72. Buat macam biasa. Okey. Sifir apa yang boleh samakan diorang ni? 36, 60, 72. Okeylah, sifir apa kamu mau? Okeylah, misalnya ada yang cakap, okey cikgu, sifir 6. Okey, sifir 6. 6. Tulis sini 6. Lepas tu, apa mau bikin? 36 bahagi 6. Berapa kelas? 6. 60 bahagi 6. Berapa? 10. 72 bahagi 6. 72 tu bahagi 6. 12.
Ada lagi kah? Cuba tengok. 6, 10, 12. Sifir 6 lagi. 10 tu nak boleh kan? So tidak boleh lah guna sifir 6 lagi. Apa lagi? Sifir apa lagi? Sifir apa lagi boleh? Sifir 2. Try sifir 2. Buat lagi gini. 2. Okey. Terus 6 bahagi 2. 3. 10 bagi 2. 5. 12 bagi 2. 6. Okey, sampai sini. 3, 5, 6. Apa lagi sifir yang boleh kita bahagi? Cikgu sifir 3. Cikgu sebab 3 dengan 6 tu boleh bahagi 3. Ya, tapi 5 tu bolehkah kita bahagi dengan 3? Tidak boleh. So, tidak bolehlah. Tidak adil lah kalau kamu bahagi dengan 3 kan? So, kalau 5 tidak boleh bahagi dengan 3, tengok lagi sifir lain. Adakah lagi sifir lain? Tidak ada. So, berhenti sampai situ. Kalau sudah tidak boleh dibahagi lagi, berhenti sejak sampai situ. Boleh? So, jawapan akhir ialah apa yang kamu nampak di tepi ni? Ni nah. 6 dengan 2. So, 6 darab 2 dapatlah 12. Faham cikgu kelas? So, FSTB dia ialah 12. Okey? Dia faham kan? Okay, kita teruskan kepada, kali kita masuk kepada gandaan. Gandaan sepunya. Sepunya ni apa tadi? Ingatkah? Sama. Okey? Sepunya tu sama. Tadi ada kan kita belajar faktor sepunya. Okey, so gandaan ini ialah sifir. Misal. Okey. Misalnya soalan dia, sebutkan gandaan bagi 2. So, gandaan bagi 2 ialah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, sampai infinity. Faham? Itu gandaan. Faktor tadi tu, apa sifir yang didarab untuk dapat dia kan? Kalau gandaan ni, dia gandaan lah, berganda sampailah infinity. Contoh, gandaan bagi 4. Ini penting, hafal sifir. So, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan sampailah infinity. Faham gandaan? Okey, sekarang cikgu mau explain gandaan sepunya. Apa itu sepunya tadi kelas? Sama. So, kalau ditanya, okey, sebutkan gandaan sepunya bagi 2 dan 4. Kan? Ni kita sudah senaraikan gandaan 2, kita sudah senaraikan gandaan 4. So, yang sepunya dia ialah 4, apa lagi? 8, apa lagi? 12, apa lagi kelas? 16, dan seterusnya. Boleh faham cikgu? Okey. So, cuba tengok. Latih diri 2.2a. Tentukan sama ada nombor berikut ialah gandaan sepunya atau bukan bagi senarai nombor tanda dalam tanda kurung. Senang gini kelas. Kalau jumpa soalan begini, kamu bahagi je. Kalau dapat bahagi dengan tepat, means dia ialah gandaan sepunya. So, cuba kita tengok. 72. Bolehkah bahagi 9? Adakah 9 darab berapa dapat 72? Ada. 9 darab 8. Yes. Cikgu tanda gini je lah. Ya. 9 ialah boleh dibahagi. 72 boleh bahagi dengan 9 dengan tepat. 72 bolehkah bahagi dengan 12? Boleh. Sifir 6 kan? Boleh. So, tulislah maka 72 adalah apa cikgu kamu tulis tu? 72 adalah apa? Ni gandaan sepunya. Adalah gandaan sepunya bagi 9 dan 12. Habis. Okey? Yang B ni cikgu tinggalkan untuk kamu buat. Boleh? Jangan lupa buat nota and then buat latihan. Okey? Okey, nombor 2. Senaraikan 5 gandaan sepunya bagi setiap senarai nombor yang berikut. Gandaan sepunya.
Dia mau yang macam ni. Ni. Nah. Kan? So, tapi dia cuma mau 5. Siapa? Cikgu kasi tahu. 5 gandaan sepunya. 5 gandaan sepunya. Kalau macam yang cikgu buat ni, kamu cuma dapat 1, 2, 3, 4 saja gandaan sepunya. Okey, soalan yang ini dia mau 5 gandaan sepunya. So, cara dia, cikgu tunjuk. Bolehkah cikgu delete yang ini dulu? Ni. Okey. Sebab dia mau 5, so meaning dia mau banyak ni. So, kita buat dulu Apa lagi? Sambung sini. 18. Depan. Mau delete. Ni. Okey. Apa lagi? Jom. Tolong cikgu sambung. 18. Apa lagi? 20. 22. 24. 26. 28. 30. Okey. Kita buat sampai situ dulu Lepas tu kita buat pula gandaan 5. Ni dia mau 2. 2 sudah kita buat. 5 lagi. 5. Sinilah ujung sikit. Alamak. Sikit terlalu banyak dia mau ni. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey. Sampai sini kita tengok dulu. Cukupkah 5 gandaan sepunya dia? Yang sama. Mana yang sama? 10. Ada lagi yang sama. 20. Alamak, baru 2. Ada lagi yang sama. 30. Tidak cukup kan? Kalau tidak cukup, kita tambah lagi. Baru 3 kan? Baru 3 gandaan sepunya yang kita dapat. So, 30. Kita sambung sambung. Ni 30. Lepas 30 apa kelas? Gandaan 2. 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50. Rasanya cukup ni. Okey, yang ini pun sambung. Yang gandaan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okey? Okey. Mari kita tengok. Cukupkah? Kita sudah ada 1, 2, 3 gandaan sepunya. Dia mau 5. So, apa lagi yang sama? Apa lagi sama gandaan diorang ni? 40. Ada lagi? 50. So, ada 5 sudah senaraikan. So, jawapannya ialah, tolong cikgu sebut apa? 10, 20, 30, 40, 50. Gitu. Okey, itu ialah gandaan sepunya, gandaan yang sama. Boleh? So, yang B tu cikgu tinggalkan untuk kamu buat So, untuk kerja rumah, nanti sudah kamu buat nota, buat latihan yang ini sama yang ini. Boleh? Boleh Okey. Teruskan. Okey, dengan menggunakan kaedah yang sesuai, cari gandaan sepunya terkecil. Kalau tadi FSTB ialah faktor sepunya terbesar. Yang ini ialah gandaan sepunya terkecil ataupun dia punya GSTK, gandaan sepunya terkecil. Okey? Sama juga macam kita buat FSTB tadi. Tapi ada lagi sikitlah. Contoh 16, 18. Buat macam tadi. Okey, sifir apa yang boleh bahagi diorang ni kelas? Sifir 2 cikgu, betul. Kita bagi 2. Tidak masalah. 16 bahagi 2, 8. 18 bahagi 2, 9. Okey, 8 dengan 9. Ada lagi sifir yang boleh bahagi diorang sama-sama? Tidak. Kan, kalau FSTB tadi kita berhenti sampai sini je kan? Tapi kalau GSTK lain GSTK kamu kena bahagi sampai dia. Okey, gini. Tengok cikgu. Okey, 8 dengan 9 tidak sudah sifir yang boleh samakan diorang kan? Okey. Tengok sini, 8.
Kamu keluarkan je 8. 8 bahagi 8 berapa kelas? 8 bahagi 8 dapat 1. 9 bolehkah bahagi 8? Tidak boleh. Tulis dia balik. Ini beza dia GSTK sama FSTB. Lepas tu, buat lagi sampai dia jadi 1 macam ni. Yang ini sudah settle, 1. Ini belum settle kan? So, keluarkan 9. Ini, yang ini, tulis balik 1. Yang ini, 9 bahagi 9, berapa? 1 kan? Kalau GSTK, kamu mesti sampai 1. Kalau FSTB tadi, kita tidak boleh bahagi, sudah kita berhenti kan? Tapi kalau GSTK, kita kena bahagi sampai dapat 1. Faham cikgu? Kemudian, so dia punya apa? Jawapan ialah, apa yang kamu nampak di tepi ni? Kena darab lah. Kena darab. 2 darab 8 darab 9. 8 darab 9, 72. 72 darab 2, 144. Begitu. Boleh? Boleh faham cikgu? Okey. So, 10 dengan 15. Mari cikgu tolong juga yang ini. 10, 15. Sifir apa kelas? Cepat. Sifir 5. Betul. 10 bahagi 5. Berapa? 2. 15 bahagi 5. Berapa? 3. Pandai. Okey. GSTK, kita punya apa orang bilang? Tujuan kita mesti sampai 1 kelas. Tidak boleh ada 2, ada 3. Kita mesti sampai 1. Okey, 2 dengan 3. Bolehkah lagi bahagi? Adakah sifir yang boleh bahagi diorang dua-dua? Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak apa. Bahagi je. Keluarkan dulu 2. 2 bahagi 2 kelas 1. 3 bolehkah bahagi 2? Tidak. Tulis balik dia. Okey. Yang bahagian sini selesai sudah. 1 sudah. Sini lagi mau kasih selesai. So, kasih keluar 3. Warna-warni so pen cikgu kan. 3 bahagi 3, 1. Selesai sudah kan? Sampai sudah 1-1. So, mission kamu selesai sudah. Tapi, jawapan dia ialah, apa yang di hujung ni kelas? Ini dah. So, kita kena darab. 5 darab 2 darab 3. Dapat berapa? 10. 30. Habis. Okey? Boleh? Okey, so untuk bab 2 sampai sini saja dulu. Cikgu minta, cikgu harap kamu boleh faham. And then nanti kita jumpa lagi. InsyaAllah. Jangan lupa buat nota dan latihan. Assalamualaikum.